Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan part 3, siri yang ketiga untuk kebarangkalian 2. Kebarangkalian 2. Okey, kita tengok kebarangkalian untuk kebarangkalian peristiwa bergabung. Peristiwa bergabung. Peristiwa bergabung ialah peristiwa yang dihasilkan daripada kesatuan dan atau persilangan dua peristiwa atau lebih. Itu cerita dia. Okey, peristiwa bergabung. Dia melibatkan kesatuan atau persilangan. Okey, kalau kita tengok balik persilangan atau kesatuan ini kita belajar masa belajar set. A kesatuan B, A persilangan B. Dia macam itu. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh 1. Rizal sekeluarga melawat ke Kuantan selama 2 hari. Cuaca di Kuantan boleh jadi cerah. Okey, kita ada beberapa peristiwa. Yang pertama adalah cerah. Okey, hujan atau mendung. Ada 3 peristiwa. Senaraikan semua kesudahan peristiwa gabungan berikut. Okey, gabungannya adalah pada hari cerah. Cerah pada hari pertama atau hari kedua. Cerah pada hari pertama atau kedua. Okey, cara nak menjawab. Okey, kita tengok macam mana. Kita kena ringkaskan. Kita nak tulis banyak-banyak, kita ringkaskan. Untuk C kita bagi untuk cerah. Okey, lagi H untuk hujan. Dan M untuk mendung. Okey, kita ada cerah, hujan dan mendung. Okey, untuk hari kita ada 2 hari, hari pertama dan hari kedua. Untuk ketiga ni kita buat macam ni. Set cerah, set hujan, set mendung. Okey, ini adalah untuk hari yang pertama, hari 1. Okey, hari yang pertama itu kita ada 3 kemungkinan, sama ada cerah, hujan dan mendung. Manakala untuk hari yang kedua, okey, hari yang kedua kita boleh bagikan 3 lagi. Okey, kita ada cerah, hujan, mendung, ya, lagi cerah, hujan, mendung dan cerah, hujan, mendung. Okey, kita tengok ada ini adalah hari kedua. Hari kedua. Okey, itu adalah untuk hari kedua. Jadi kesudahan yang mungkin, okey, kesudahan yang mungkin untuk hari pertama dan hari kedua. Kalau yang ini kita tengok kita ada cerah dan cerah. Okey, yang ini kita ada cerah dan hujan. Yang ini cerah, mendung. Okey, ini hujan, cerah. Okey, kesudahan yang ini adalah hujan, 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 mendung. Mendung, cerah, mendung, hujan, dan yang ini mendung, mendung. Okey, ini adalah set semestanya. Set semesta untuk kedua-dua hari tersebut. Itu dia, kita tengok ada banyak tu. Okey, kita tengok untuk penyelesaian masalah A, soalan A, cerah pada hari pertama atau kedua. So kita tengok yang pertama cerah. Yang pertama cerah kita ada yang ini. Yang ini cerah. Cerah yang pertama, cerah yang pertama. Okey, itu ya C yang pertama. C yang pertama maknanya cerah yang pertama. Okey, kita tengok lagi atau hari kedua. Jadi kita tengok yang kedua ada C juga. So yang ini ada C untuk yang kedua. Yang ini pun ada C. Okey, untuk menjawab soalan A. Untuk menjawab soalan A, okey, sama dengan kita ada kesudahannya adalah CC. Okey. CH. Okey. CM. Okey.
HC dan juga MC. Okey, itu kesudahan bagi hari pertama atau hari kedua yang cerah. Okey, kita tengok yang B pula. Soalan B. Soalan B dia nak apa? Cuaca cerah pada hari pertama dan kedua. Maknanya hari pertama mesti C, hari yang kedua juga mesti C. C. Kita tengok mana C. Okey, C ada satu je yang ini. Jadi kesudahannya adalah satu sahaja. Cerah pada hari pertama dan kedua adalah C. Macam tu. Ada satu kesudahan sahaja. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua. Sebuah laci mengandungi 3 helai sapu tangan. Okey, sebuah laci mengandungi 3 helai sapu tangan yang masing-masing berwarna merah, biru dan putih. Selai sapu tangan diambil secara rawak daripada laci, lalu warna sapu tangan itu diperhatikan. Maknanya ambil, kita tengok dia warna apa. Sapu tangan tersebut kemudian dimasukkan semula. Berbeza berbeza dengan diambil tak masuk, ambil masuk semula. Maksud dia macam ni. Kalau kita ada merah, biru, putih, kalau masukkan semula maknanya dia masih ada lagi merah, biru dan putih untuk percubaan kali yang kedua. Kalau dia tak masukkan semula maknanya kita tak ada merah. Okey, kalau tak masuk maknanya ini tak ada. Maknanya kita ada dua je, biru atau putih. Itu maksudnya. Okey? Kita tengok. Okey, senaraikan kesudahan peristiwa mendapat sapu tangan pertama warna putih atau sapu tangan kedua berwarna merah. Jadi kita buat graf pokok ataupun carta pokok. Okey, untuk menentukan kita ada M untuk merah, B untuk biru, P untuk putih. Okey, M merah, B biru, P putih. So kita ada M merah, B biru, P untuk putih. Okey, itu percubaan yang pertama, 3 kesudahan. Manakala yang kedua kita masih lagi ada M, B dan juga P. Ini juga kita ada M, B dan juga P. Serta yang ini juga kita ada M, B dan juga P. Okey, macam tu. Okey, kesudahan yang ini kita akan dapat M. Yang ini MB. Yang ini MP. Yang ini BM. BB. BP. PM, PB dan juga PP. Okey, itu kesudahan-kesudahan atau set semestanya. Kita tengok semula. Okey, kita nak tengok jawapan untuk A. Okey, A, sapu tangan pertama berwarna putih atau sapu tangan kedua berwarna merah. So dia nak semua sapu tangan yang pertama itu berwarna putih di mana? Okey, kita tengok yang bawah. So kita punya jawapan di sini ada putih, merah, putih, biru, putih, putih. Okey, itu yang pertama. Kemudian sapu tangan yang kedua berwarna merah. Jadi ini adalah kesatuan. Merah, merah. Kedua berwarna merah. So sini M. M2 ni merah ni. Ni satu, ni dua. Okey, yang ini dan juga yang ini. Okey, untuk soalan A kita dapat jawapan dia. Untuk soalan A kita dapat jawapan dia adalah ni yang putih, merah. Okey, kita buat set semesta. Putih, kita buat dalam bentuk set. Putih, merah. Putih, biru. Putih, putih. Lagi kita ada merah, merah. Dan juga kita ada biru, merah. Okey, itu adalah jawapan untuk yang pertama atau jawapan A. Okey, kita tengok yang B. Sapu tangan pertama dan kedua berwarna putih. Kedua-duanya mesti warna putih. Dua-dua warna putih, yang mana kita tengok putih-putih, yang ini sahaja ada.
So B kita ada satu saja, iaitu putih-putih. Yang itu sahaja. Okey. Kita tutup macam itu. Okey, selesai. Okey, selesai untuk soalan contoh yang kedua. Okey, kita tengok seterusnya adalah kebarangkalian peristiwa A atau B. A atau B. A atau B. Sebenarnya kita dah buat dah benda ni tadi. Cuma ini bilangan peristiwa. Okey, bilangan peristiwa. Yang tadi kita senaraikan peristiwanya. Kali ni kita nak tengok bilangan peristiwa. Kebarangkalian peristiwa A atau B ialah kebarangkalian peristiwa A atau B akan berlaku. Kebarangkalian peristiwa A atau B boleh ditentukan dengan membandingkan jumlah bilangan kesudahan peristiwa A atau peristiwa B dengan jumlah kesudahan dalam ruang sampel. Okey, tadi yang kita buat bukan bilangan. Yang kita buat tadi ini adalah peristiwa A dan B itu. Peristiwanya. Sekarang ini kita nak cari kebarangkalian atau bilangannya. Kalau macam ni kita dah tahu. Kita kira contoh je. Sekarang ni ini peristiwa yang berlaku. So bilangan kebarangkaliannya kita kira berapa jumlah bilangan peristiwa. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. So kita tahu NA sama dengan 5. Bilangan peristiwa tersebut. Okey, bilangan semua sekali berapa? Kita bilang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So NS adalah 9. S itu adalah sampel. Okey, itu maksud dia. Itu maksud yang ini. Untuk kita tahu kesudahan peristiwa A atau B, ini dia punya formulanya. Okey, itu kebarangkaliannya. Kebarangkaliannya adalah peristiwa jumlah bilangan peristiwa A atau B. Okey, A atau B atau A kesatuan B per dengan jumlah sampel. Okey, begitu juga dengan peristiwa A dengan B. Okey, A dan B. A dan B sama je, sama. Berapa jumlah peristiwa tersebut dibahagikan dengan sampel. Itulah kebarangkalian untuk A dan B. Okey, kita tengok yang ini. Kita tengok contoh 3. Okey, kita tengok contoh 3. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada sebuah bekas yang mengenai 3 keping kad berwarna hijau, biru dan merah. Kemudian sebiji dadu dilambungkan. Maknanya ada dua benda yang kita buat. Yang pertama kita ambil kad ini. Okey, ini kita ambil kad. Ini kad dia. Okey, kita buat dalam bentuk jadual. Yang ini adalah dadu yang dibaling. Keputusan dadu yang dibaling. Okey, apa sampel dia? Berapa ruang sampel dia? Okey, kita ada H1, kita ada H2, H3, H4, H5 dan juga H6. B1, B2, B3, B4, B5 dan juga B6. Kita ada lagi M1, M2, M3, M4, M5 dan juga M6. Okey, itu adalah ruang sampelnya. Ya, ruang sampelnya. Okey, kalau kita nak tulis, dia akan dapat macam ni lah. Kita kena tulis dan kita kena senaraikan lagi. H1. Okey, H1. H2. Okay, tulis semua. Semua ni yang ada dalam ni kita tulis dalam ni. Tulis dalam ni, senaraikan. Tu senaraikan untuk ruang sampel dia. Okey, sekarang baru kita jawab soalan ni. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa, cari kebarangkalian. Yang tadi kita menyenaraikan sahaja kan, yang sebelum ni. Sekarang ni kita kena senaraikan dan cari kebarangkalian. Okey, senaraikan dan cari kebarangkalian. Okey, apa dia? Satu kad biru dan satu nombor yang lebih daripada 2 diperolehi. Dan ya, kad biru. Jadi kita cari semua yang biru dahulu.
Okey, kita cari semua yang biru dulu. Okey, kita ada biru. Biru dan. Okey, ada dan satu nombor yang lebih daripada 2. So, ni adalah biru. Tapi dia nak lebih daripada 2. So, ini 2, lebih daripada 2. Di sini sampai sini sajalah. So, kita ada B3, B4, B5 dan juga B6. Kita senaraikan dulu. Okey. Untuk B1, jawapan untuk B1 sama dengan, kita senaraikan dulu. Kita ada B1. Sorry, bukan B1, B3. Kita start daripada B3, B4, B5 dan juga B6. Okey. Jadi itu kita dah senaraikan. Sekarang ini kita nak cari dia punya kebarangkalian. Okey, kebarangkalian. Okey, kalau kita katakan kad A ini, kad biru ini peristiwa A, dan kad satu nombor yang lebih daripada 2 itu adalah peristiwa B, maka peristiwa A, okey, dan maknanya persilangan B sama dengan jumlah peristiwa A persilangan B per dengan jumlah ruang sampel. So kita kira berapa yang ni? Kita ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi jumlah dia 4 per dengan semua sekali ruang sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3. 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 18. So 2 kali 2 2 kali 9 18. 2 per 9. Kebarangkaliannya adalah 2 per 9. Okey, 2 per 9. Okey, kita teruskan lagi. Itu baru B1. Untuk B2. Okey, untuk menjawab B2. Okey, kita tengok soalan dia untuk B2. Satu kad merah atau satu nombor ganjil diperolehi. Satu kad merah atau maksudnya dia kesatuan. Okey, kesatuan. Satu kad merah. Kita cari kad merah dulu. Kita ada kad merah. Okey, ni semua kad merah. Maknanya semua ini dipilih. Okey, semua itu dipilih. Okey, saya buat ni warna lain. Yang tu. Tu semua dipilih. Okey, semua itu dipilih. Dan kemudian dia nak, apa lagi syarat dia? Atau satu nombor ganjil. Okey, kita pilih daripada atas ni nombor ganjil. Jadi ini nombor ganjil, ini nombor ganjil, ini nombor ganjil. Lagi B nombor ganjil, sini nombor ganjil, ni nombor ganjil. Jadi kita dapat dia punya senarai sampel, senarai P ke 1 P A ke apa? A kesatuan B. A kesatuan B adalah, kita ambil M1 M2, kita senaraikan M3 M4 M5. Okey, sambung lagi M6. Okey, itu untuk yang pertama, satu kad merah atau satu nombor ganjil. Jadi kita cari nombor ganjil H1, lagi H3, lagi H5. H5 B1, B3, B5. Okey, habis. Okey, habis. Kita tutup. Kita punya set ini. Okey. Okey, kita dah dapat dah. Okey, kita dah dapat semua sampel-sampelnya tadi. Kemudian baru kita cari. Okey, kita cari bilangannya. Berapa jumlahnya? Okey, berapa jumlahnya? Jumlahnya kita kira.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So cari kebalankannya adalah 12 per dengan jumlah suara sampel semua adalah 18 tadi. Nampak? 18. So sama dengan 3 kali 4 12, 3 kali berapa 18, 3 kali 6 18, boleh kecil lagi, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. So 2 per 3. Kebarangkalian, okey, kalau kita nak tulis dalam bentuk ni, P A kesatuan B. Okey, A kesatuan B adalah 2 per 3, macam itu. Okey, kebarangkalian A kesatuan B adalah 2 per 3. Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Jadi kalau kamu menonton video ni secara online, okey, video ni telah dirakam. Jadi sepatutnya cara untuk belajarnya adalah kamu pauskan dulu. Pause dulu dan salin dulu dia punya tajuk yang ada ni. Soalan contoh yang ada. Okey, pause dulu. Okey, pause. Waktu pause tu salin tu. Lepas tu baru play semula. Dah habis salin soalan ni baru mainkan semula. Baru kamu belajar. Baru try buat dulu. Lepas tu tengok dia punya contoh jawapan tu. Okey, dah buat kan? Okey, dah buat. Kita tengok betul ke tidak jawapan kamu. Rajah berikut menunjukkan sekeping papan bulatan. Papan bulatan itu dibahagikan kepada 4 sektor yang sama besar dengan satu jarum penunjuk dilekatkan pada pusat. Okey, ini dia punya sektor tersebut. Okey, penunjuk itu diputarkan 2 kali dan sektor di mana penunjuk itu akan berhenti, akan dicatatkan setiap putaran. Anggap jarum penunjuk itu akan berhenti pada mana-mana sektor dengan kemungkinan yang samalah, adil lah, dia tak ada berat sebelah. Okey, lengkapkan kesudahan peristiwa yang mungkin di bawah. Jadi untuk menjawab soalan ini kita ada 2 kaedah, sama ada kita membuat rajah pokok ataupun kita membuat jadual. Okey, saya terpulang pada kamu yang mana yang senang. Okey, saya akan buat dalam bentuk rajah pokok. So kita ada X, kita ada 2, kita ada Y, kita ada 3. Macam tu. So, ini yang pertama. Putaran yang pertama, 4 kemungkinan iaitu X, 2, Y, 3. Okey, putaran yang kedua, kita masih boleh mendapat X, 2, Y, 3. Okey, begitu juga kan ni. X, 2, Y, 3. Okey, yang ini X, 2, Y, 3. Dah ni. Okey, saya kecilkan sikit. Tadi takut tak muat. Okey, kita besarkan ni. Okey, kita padam yang ni. Kita tarik lagi sikit. Okey, kita ada 3. Okey, X, 2, Y, 3. Okey, 3. Jadi kesudahannya di sini adalah, okey, saya tulis dengan warna lain. Okey, kita ada X, sini ada X2, sini ada XY, sini ada X3. Okey, di sini kita ada 2X, 2Y, 2, 3. Okey, kita ada lagi sini YX, sini Y2, YY, Y3. Okey, kita ada 3X, 3, 2, 3Y,
dan 3, 3. Okey, itu adalah kesudahan-kesudahannya. Okey, lengkapkan kesudahan peristiwa yang mungkin. Itulah dia punya kesudahannya. Pertama mungkin dapat XX, kedua X. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan. Menggunakan kesudahan di satu, okey, itu adalah kesudahan dia. Okey, cari kebarangkalian bahawa penunjuk itu berhenti 2 kali pada sektor yang sama. Okey, pada sektor yang sama. Pada sektor yang sama ini maksudnya kedua-duanya sama. Faham tak? Kalau X, X, Y, Y. Kita cari nilai yang itu. So, kita ada sini 1 XX. Lagi. Yang kedua-duanya sama. Lagi. Kita ada 2, 2. Kita ada lagi. Cari yang sama lagi. Kita ada Y, Y. Lagi kita ada 3, 3. So, ada berapa? Kita ada XX. Okey, 2, 2. Y, Y. 3, 3. Jadi sama dengan kita tahu bahawa kita ada X. Sorry, yang X itu pula. Kita ada X. Okey. Kita ada lagi 2, 2. Okey. Kita ada Y. Dan kita ada 3, 3. Itu dia punya setnya. Kita ada setnya. Jadi dia nak cari apa ni sebenarnya? Cari kebarangkalian dia. Okey, kita nak tengok kebarangkalian dia. Kebarangkaliannya P sama dengan jumlah dia semua sekali 1, 2, 3, 4. 4 per dengan jumlah semua sekali. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 per 16. 4 kali 1, 4 kali 4. Sama dengan 1 per 4. Kebarangkalian. Okey. Cari kebarangkalian untuk penunjuk itu berhenti di tempat yang sama adalah 1 per 4. Ya, 1 per 4. Okey. Penunjuk itu berhentinya sekurangnya sekali pada sektor 3. Maknanya dekat kesudahan tu ada 3. Ada 3. Kita tengok kat mana kesudahan yang ada 3. Kita ada ni X3. Lagi 2, 3. Cari yang ada 3. Ini. Okey. Dan ni lah semua ni. Semua ni ada 3. Yang itu. Okey. Semua tu ada 3. Jadi kita tulis dulu dia punya kesudahan. Kita tulis dulu kesudahan dia. Kita ada 3X. Lagi kita ada 3, 2. Kita ada 3Y. Kita ada 3, 3. Kita ada lagi atas apa? X3. Kita ada lagi 2, 3. Y 3. Sekurang-kurangnya 3. Maksudnya mesti ada sekurang-kurangnya nombor 3. Semua dalam ni mesti ada nombor 3. Kita tengok. Ada tak nombor 3 kat sini? Kan? Tengok nombor 3 kat situ. Okey. Jadi ada berapa banyak bilangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama dengan kita ada 7 per jumlah sekali ada 16. Kebarangkalian penunjuk itu berarti sekurang-kurangnya sekali pada sektor 3 adalah 7 per 16. Itu adalah antara contoh-contoh yang kita boleh buat.